Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan kepada semua. Hari ini kita akan belajar satu istilah iaitu hidayah. Hidayah berasal dari perkataan huda dalam bahasa Arab yang bermakna bimbingan ataupun panduan. Dari segi istilah ialah cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ke arah kebenaran kepada sesiapa yang dikehendakinya. Jadi, seseorang yang mendapat hidayah Allah akan berubah tingkah lakunya daripada kufur kepada beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan bagi perkataan hidayah ialah sesat. Orang yang sesat adalah mereka yang sombong dan menolak apabila diajak berfikir tentang kebenaran dan berfikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Dia akan memberikan hidayah kepada insan-insan yang dipilihnya sahaja. Meskipun begitu, hidayah perlu dicari, bukan dinanti. Kita perlu berusaha untuk mendapatkan hidayah, bukannya menunggu hidayah datang kepada kita. Kita selalu dengar orang berkata, hidayah belum datang. Sebenarnya persepsi ini adalah salah penonton semua. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yusrah sadrahu lil Islam. Maksudnya, maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah petunjuk kepadanya, nescaya dia akan melapangkan dadanya, yakni Allah akan membukakan pintu hatinya untuk menerima Islam. Daripada surah Al-An'am ayat 125. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, hidayah terbahagi kepada 5. Yang pertama ialah hidayah ilham fitrah. Apa yang dimaksudkan dengan hidayah ilham fitrah ini? Hidayah ini ialah merupakan fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada semua makhluk ciptaannya. Contohnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah ilham ini kepada lebah yang suka menghinggap di pohon pokok dan mencari bunga-bungaan untuk menghisap madu ataupun sari patinya, dan ilham bagi lebah untuk membina sarang yang merupakan kajian daripada ahli saintis mendapati sarang lebah-lebah ataupun desainnya adalah merupakan desain yang paling sempurna sekali. Begitu juga dengan hidayah ilham ini, kita dapat lihat pada seorang bayi apabila dia lapar, maka dia akan menangis dan merengek-rengek untuk mendapatkan susu daripada ibunya. Siapakah yang mengajari lebah dan bayi tadi? Sudah tentulah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ilham fitrah ataupun hidayah ilham fitrah. Hidayah yang kedua ialah hidayah hawasi, yakni hidayah yang membuat makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu merespon sesuatu peristiwa dengan respon yang sesuai. Contohnya, apabila kita mendapat apabila kita mendapat kebahagiaan, kita akan merasa senang dan gembira. Dan apabila kita mendapat musibah ataupun bala, bencana, kita akan merasa sedih. Itulah dipanggil hidayah hawasi. Hidayah yang ketiga ialah hidayah akli ataupun akal. Hidayah akal merupakan hidayah yang diberikan khusus kepada manusia yang membuatkannya boleh berfikir untuk menemukan ilmu dan sekaligus merespon peristiwa dalam kehidupannya dan dengan respon yang bermanfaat bagi dirinya. Hidayah yang kelima ialah hidayah agama.
Hidayah ini merupakan panduan ilahiyah yang membuatkan manusia mampu untuk membezakan di antara yang hak dengan yang batil dan di antara yang baik dengan yang buruk. Dan hidayah yang kelima ialah hidayah taufik, iaitu hidayah yang membuat manusia hanya akan menjadikan agama sebagai panduan hidup dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Sekian perkongsian saya untuk kali ini. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.